menjelang SPM. Ucapkan selamat datang kepada Encik Sani Yi, pakar matematik. Sihat? Hello Cik Sani. Yep, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Boleh Cik Sani teruskan? Boleh. Jadi ini adalah bulan Oktober, SPM nak menjelang dalam bulan November. Saya nampak sebab saya telah pergi di serata Malaysia memberi bengkel SPM. Jadi ramai pelajar pada saat ini semua panik. Kebanyakan mereka sudah dapat keputusan SPM trial exam. Betul. Setengah koyak. Macam mana secara peratusannya keputusan percubaan SPM pada tahun ni? Dia adalah seperti mixture. Sebab apa? Setengah pelajar yang memang confident, okay, mereka dapat keputusan yang baik. Tapi apa yang saya boleh kata dari pengalaman saya adalah kebanyakan daripada pelajar dalam trial exam keputusan mereka lebih teruk daripada SPM. Sebab apa? Mereka ini adalah it's like a jump start. So mereka dapat keputusan yang buruk. Itu adalah satu lagi last chance iaitu SPM. Dan dia akan lebih berusaha untuk SPM. Ya, Okey, mungkin boleh kongsikan apakah tips untuk mengkaji matematik di saat akhir untuk pelajar SPM pada hari ini? Okey. Dari pengalaman saya, bila saya tanya setiap pelajar, apakah masalah mereka yang dapat? Jadi, setengah pelajar memberi komen, pertama, tak cukup masa. Itu memang tak cukup masa. Dia kata, cikgu, saya memang boleh buat soalan tapi bila mungkin memang tak cukup masa. Kedua, careless mistake. Okey. Careless mistake. Itu very common lah. Ketiga adalah mereka tahu formula tapi tak tahu nak apply. Itu problem. Saya nampak ramai pelajar yang bercermin mata semua macam tekun. Wah. Tekun bila saya tanya mereka, "Wah, you must be rajin." Dia, "Ya, cikgu, saya rajin hafal formula." Tapi bila jumpa soalan kertas dua, terutama sekali soalan panjang, tak tahu buat. Dia blackout. Jadi bila saya tanya mereka sendiri, apakah objektif kamu? Nak lulus ke atau apa? Semua pelajar kata mereka nak dapat A. Jadi saya tanya, memang sebab bapa kamu pun expect you dapat A kan? Saya cakap, ya, tapi apa sebab dalam PMR saya dapat A tapi sekarang trial exam tak dapat A? Adakah kerana saya sudah bodoh? Saya kata bukan. Kerana dalam PMR dengan SPM memang tak sama. Dia punya gap besar kan? So, yang pertama sekali ialah masalah kita boleh kumpulkan untuk mendapat A adalah dua ciri yang penting. Pertamanya ialah kamu mesti jawab secara tepat. Kalau nak jawab secara tepat, maksudnya aplikasi. Tetapi, kalau you memang jawab dengan tepat, anda tahu aplikasi, tapi kamu cuma dapat jawab 2 soalan dalam 2,5 jam. Boleh dapat A ke? Tak boleh. Sebab apa? Kekurangan masa. Jadi, kamu perlu satu lagi, iaitu masa. Jadi, kedua-dua ini penting. Setengah pelajar, masa, maksudnya dia laju. Dia dalam 5 minit semua jawab. Tapi semua salah. Jadi A pun tak boleh dapat. Itu gagal. Saya tahu ramai pelajar dia 10 minit habis, okey, serahkan kertas, keluar dewan. Saya pun tak faham sebab ramai pelajar dia ingat ini exam macam relax lah. Tapi selalunya pada pengalaman saya pun dari dulu pun penuntut SPM, lepas tu masuk STPM, masuk universiti. Jadi selalunya semua manusia mesti ada apa? Careless mistake. Semalam tak cukup tidur atau sebagainya. Jadi anda perlu ada masa sendiri sekurang-kurangnya 30 minit sebelum kertas habis untuk semak semula. Sebab apa? Mungkin kamu tulis 2 campur 3 ialah 7. Itu kesalahan yang biasa kan? So careless mistake. Jadi ataupun tegang, exam tension. Jadi pertama sekali ialah dalam sini kamu mesti mula-mula buat latihan tepat dulu. Bukan kelajuan dulu. Jadi di sini kita cuma ada, saya ingat
mungkin 1 bulan lebih sebelum sampai SPM lah tahun ini. Jadi masih ada harapan. Jadi apa kamu perlu buat sekarang ialah jangan ambil buku teks lagi. Tak ada masa. Kalau you ambil buku teks, buat semula bab 1, bab 2, habislah. Sampai Christmas pun tak boleh habis. Jangan. Jadi apa dalam saat-saat yang genting ini ialah anda sekarang ambil kertas soalan past year question tahun lepas. Okey? Jadi awak cubalah sedaya upaya untuk menghabiskan past year question ataupun soalan-soalan tahun lepas bukan mengikut bab, mengikut tahun-tahun. Okey, bermula dengan tahun lalu 2012, lepas itu 2011 sampai akhir mungkin sebanyak-banyak 10 tahun ke dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah tips bagi pelajar yang tidak dapat markah yang baiklah dalam trial exam yang lalu lah. Okey. Jadi pertamanya ialah jangan putus asa. Memang penting jangan putus asa because you control you punya. Okey. So jangan putus asa. Pertamanya ialah mungkin bagi pelajar yang sangat lemah, mungkin dia buat kertas satu dulu. Pertama, bulatkan kepada berapa tempat populasi. Okey, betul. Kedua katalah topik trigonometry. Alamak, ini trigonometry. Apa sebab saya tak tahu? Jadi teknik ini adalah awak belajar reverse. Reverse maksudnya pergi balik. Apa tajuk yang anda tak tahu, lepas itu awak catatkan dan dengan serta-merta catatkan soalan satu buku nota sebelah. Pertama, trigonometry saya ada masalah sebab saya memang ada belajar. Sebab saya nampak ramai pelajar mereka beli buku rujukan, bila buka semua berwarna-warni, highlight. Saya tanya mereka, you highlight apa? Matematik pun highlight ke? Ini bukan sejarah lah. Saya kata highlight untuk saya tengok semua murid highlight, saya ikut highlight. Highlight untuk apa? You sebenarnya memberi bisnes kepada stationery shop saja. Jadi dalam highlight ini tak penting. Yang penting adalah faham atau tidak. Dalam matematik bukan hafal. Dalam matematik bukan saya belajar matematik hari ini. Bila bapa kamu tanya, apa awak buat? Saya belajar matematik, salah. Hari ini, bapa, saya sudah faham bab trigonometry. Saya sudah faham bab ini. Faham adalah penting. Understand. It is not sudah belajar. Faham? Now, sekarang, lepas itu soalan kedua, ketiga saya boleh buat. Keempat, dalam tajuk matriks. Matriks saya tak tahu bagaimana mendarat matriks. Jadi itu pun buat catatan. Lepas itu buat kajian sendiri. Buat kajian, okey. Of course ada dua jenis kajian. Pertama, kalau anda sebagai seorang perseorangan lah, bila awak buat kajian dan memang tak ada orang nak tanya, lepas itu lebih baik awak buat satu group study. Nah, group study pun penting. Jangan pilih grup yang semua mau main-main dunia. You pilih setara dengan kamu yang hendak mendapat keputusan yang lebih baik. Okey? Dan ataupun kalau boleh pun sekarang pun sebab sekolah pun sukatan pelajaran sudah habis, jadi lebih baik pun you boleh tanya cikgu. Dalam masa free period, you tanya cikgu, saya tak faham topik ini. Jadi itu adalah cara yang baik. Okey? Lepas itu pada round yang pertama bila anda buat semua soalan-soalan kertas tahun lepas, mungkin ada sesak sikit sebab slow sikit. Tak apa, jangan putus asa. Now, mungkin setengah pelajar akan tanya saya, cikgu, kalau saya buat matematik, takkan setiap hari pun buat matematik, apa terjadi kepada mata pelajaran lain? Jangan lupa ada geografi, history, sains dan sebagainya. Matematik adalah satu subjek yang dinamik. Bukan satu subjek yang statik. Jadi apa keperluan kamu ialah, saya tahu ramai pelajar bila baru-baru bangun pagi, dia belajar sejarah, slow lah, macam otak beku lah. Okey? Sebab apa? Tak ada interaktif. Jadi apa yang perlu untuk menggonjangkan otak kita supaya jadi cair adalah pagi-pagi bila gosok gigi, alright? Okey, ataupun setengah murid tak mau gosok gigi, bau busuk. Okey? Tapi you buat matematik 10 soalan sudah cukup. Pagi-pagi buat 10 soalan, katalah you bangun pada pukul 7 sebelum pergi sekolah. Okey, buat. Lepas itu tengok bila you sudah buat matematik, okey, anda sudah mula menjalankan atau menghidupkan enjin kita. Lepas itu awak boleh buat apa lagi? Belajar sejarah, geografi, buat kerja lain. Lepas itu malam sebelum kamu tidur,
awak juga, awak juga ambil sekurang-kurangnya 10 minit cukup. Tak payah banyak. 10 minit buat matematik. Buat matematik. Itu adalah bagaimana kamu manage you punya masa. Sebab apa? Dalam masa ini, saya tak galakkan semua pelajar buat matematik saja sampai SPM. Habislah. Nanti bapa cari saya. Okey? Jadi penting. Sebab saya nak kamu all-rounder. Okey. Lepas kamu sudah habis. Katalah kertas 2, kertas 3. Saya tahu. Dalam pengalaman saya, kalau you memang ikut format itu, teknik itu, awak akan macam menolak sepiji bola, berat. Nak tolak bola, susah. Tapi bila awak sudah sanggup tolak, dia mula bergerak. Lepas itu dia akan jalan dengan momentum. Senang. Itu maksudnya. Saya nak kamu rasa. Jadi mungkin kertas 1 awak buat, susah. Jangan putus asa. Kertas 2, lebih senang. Kertas 3, lepas itu ia akan licin, lancar dengan licin. Dan dengan itu, bila kamu dapati kertas, katalah tahun yang kedua awak buat, tahun yang ketiga, sudah kurang masalah. Sebab apa? Tadi topik yang kamu sudah pilih susah pun telah dikaji semula. Okey? Lepas itu untuk tahun yang kedua, tahun ketiga awak dapati, saya sudah ada confidence. Sebab apa? Buku catatan kamu sudah kurang. Tadi buku catatan untuk tahun pertama kamu buat, hampir 2-3 muka surat, setiap topik pun tak tahu. Okey, kena tanya. Tapi untuk tahun yang kedua, kurang. Tahun yang ketiga bila buat, lagi kurang. Itu adalah satu tanda yang positif bahawa anda sudah masuk ke dalam era A. Lepas itu, masanya latihan masa. Masa ini bukan saja masa. Masa ini ialah, kita kata, speed. Laju. Nah, bagaimana? Senang. Jadi, pertamanya ialah, anda ambil 1 jam. Okey, jam randik lah atau stopwatch. You time yourself. Awak kata, selalunya saya buat satu kertas, sebenarnya 2,5 jam, awak buat 1 hari, setengah hari, habislah. Tapi jangan takut, itu percubaan pertama. Sekarang awak sudah buat beberapa kertas tahun. Dan sekarang saya kata, okey, awak masakan sendiri. Kata, soalan ini saya nak habiskan dalam 10 minit. Memang 10 minit terlalu panjang lah. Tapi pertamalah sebab saya nak buat latihan ini. Ini sudah okey, tapi ini belum lagi. Jadi, sekarang saya buat 12 minit. Saya nak lawan dengan masa. Okey, tapi soalan kedua, saya mau mesti 10 minit. So you time. You lawan dengan kejar dengan masa. Bila you buat, sebab apa? Memang tak ada careless mistake lagi. Sebab apa? Awak sudah buat latihan ketepatan. Alright? You are already expert in this. Sebab apa? Kita sudah buat kajian kan? Okey, habis. Sekarang 10 minit. Berjaya, gembira. You beri tepukan sendiri. Okey, mesti memberi motivasi sendiri. Alright? Matematik untuk berjaya dalam kehidupan kita mesti memberi motivasi sendiri. Okey? Walaupun bapa, mamak tak ada sebelah, awak pun sendiri. Bagus. Gembira. Lepas itu, awak lihat. Tajuk matris. Okey, 8 minit. Saya mahap. Siap dalam 8 minit. Okey, stop. Kejar masa. Saya sanggup lawan dengan masa. Saya habiskan ini dalam 6 minit. Tengok. Standard awak sudah improve. Jadi sekarang saya mau 5 minit. Okay, so lama-kelamaan awak pendekkan masa. Dan dengan itu, ini adalah seperti seolah-olah saya nampak ada setengah pelajar, ada setengah pemain basketball. Saya ada tengok mereka. Okay, itu jurulatih kata, alright, mula-mula saya nak kamu semua ikat ball bearing, okay, besi dengan kaki kamu lompat. Jadi setiap orang kata, apa sebab nak lompat? Lompat dulu, lompat sini sana, kasih dia susah. Okey, bila dia lompat beberapa latihan, lepas itu tanggalkan itu bola besi. Lepas itu dia lompat, sangkut atas. Apa sebab? Kerana mereka tahu mula-mula lawan dengan masa. Sama juga, konsep yang sama. You ada nampak itu wayang gambar Karate Kid. Apa dia buat? Jatuhkan baju naik atas, jatuhkan baju. Apa sebab? Mesti ada sebabnya. Sama juga dengan matematik. Matematik kita boleh jadikan macam kungfu. Sama juga, lawan dengan masa, cari ketepatan. Dengan itu, kedua-dua ini bila kita sudah ada, maka no problem, kita boleh dapat pangkat A. Ini adalah secara umum yang selalunya saya buat bengkel SPM di merata Malaysia. Okay? Dan of course, kalau pelajar-pelajar sekarang
yang sudah dapat A. Sekarang kita kategori yang kedua. Kategori yang pertama ialah pelajar yang sangat lemah, pelajar sederhana, dan sekarang untuk pelajar yang sudah dapat A. Tapi kalau sudah dapat A, jangan overconfident. Jangan kata, oh kalau saya sudah dapat A, itu SPM pun dapat A juga. Jangan. Mesti maintain. Sebab apa? Saya nak bola itu berguling selama-lamanya. Okey? Jadi, dengan itu, apa kamu perlu buat ialah bagi pelajar yang tahap yang lebih tinggi, jadi anda kekalkan latihan kamu dengan membuat soalan kertas 2. Sebab saya tahu dalam matematik kertas 1 objektif no problem, tak ada isu. Tapi untuk pelajar yang lebih baik, kita buat kertas 2. Jadi dengan kedua-dua ini kita akan buat. Dan akhir sekali minggu depan kita ada satu seminar yang di anjuran Hot FM, Fly FM, 1FM di UCSI. Itu adalah matematik saya. Jadi bolehlah mendaftarkan sendiri melalui radio. Okey, terima kasih.